Sebelum itu, so cikgu rekodkan berkaitan dengan topik ini, iaitu subtopik keseimbangan pasaran. So kita faham bahawa pasaran itu apa? Pasaran itu adalah sebenarnya tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi. Berinteraksi maknanya bertemu dan berbicara, berinteraksi untuk menjalankan urus niaga. Dan pasaran itu tak semestinya secara langsung, boleh juga tidak langsung, ya, sama ada langsung atau tidak langsung pada suatu tingkat harga dalam masa tertentu. So ini definisi pasaran, iaitu penjual dan pembeli berinteraksi untuk menjalankan urus niaga secara langsung atau tidak langsung pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran langsung dan tidak langsung tu? Baik, pasaran tidak langsung adalah pasaran di mana anda tidak bertemu. Tidak bertemu dengan penjual, hanya melalui online, maknanya urus niaga atas talian. Itu tidak langsung. Kalau pasaran yang langsung bermakna kamu akan bertemu penjual sama ada di bazar ke, di kedai runcit ke, di pasar raya ke. Jadi itu perbezaan antara pasaran langsung dan pasaran tidak langsung. Namun kedua-duanya itu dipanggil juga sebagai pasaran. Kedua-duanya itu adalah dipanggil pasaran, dan keseimbangan berlaku apabila dikatakan keseimbangan pasaran berlaku apabila kuantiti diminta sama seperti kuantiti yang ditawarkan. Maknanya kuantiti permintaan sama dengan kuantiti yang ditawarkan. So keseimbangan pasaran, maknanya pada tingkat keseimbangan, harga dan kuantiti keseimbangan itu dapat ditentukan apabila, bagaimana dapat ditentukan? Keseimbangan dapat ditentukan apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran yang dipanggil titik E. Titik E ini ialah equilibrium. Maknanya titik persilangan itu dipanggil equilibrium. Itu dipanggil keseimbangan pasaran. Ya. Sebagai contoh macam ni. Sebagai contoh macam ni, kalau kita lihat, equilibrium. Yes, betul Zarif. So sebagai contoh jadual permintaan dan penawaran kasut. Di mana kalau pada harga RM1, kuantiti permintaan adalah 18 pasang, namun kuantiti penawaran hanya 8 pasang. Tetapi kalau pada harga RM2, kuantiti permintaan adalah 13 dan kuantiti penawaran pula adalah 13 pasang juga. Bermakna di sini bila kuantiti permintaan dengan kuantiti penawaran sama, bermakna inilah yang dikatakan sebagai keseimbangan. Dan kalau pada harga RM3, kuantiti permintaan berkurangan RM8, ini memang selaras dengan hukum permintaan, di mana semakin tinggi harga semakin kurang kuantiti diminta. Namun kuantiti penawaran akan bertambah, dan ini juga selaras dengan hukum penawaran, iaitu di mana semakin tinggi harga maka semakin banyak kuantiti yang ditawarkan. Jadi bila kita plotkan, kita plotkan di atas kertas graf macam ni. So kita bina harga dan juga graf untuk kuantiti unit. So di sini kita lihat bahawa kuantiti permintaan bila RM3 maka dia 8 unit. Kemudian RM2 dia jadi 13 dan RM1 dia menjadi 18. So ini kuantiti permintaan. Keluk permintaan. Manakala keluk penawaran pula bila RM1 dia 8 unit, tapi bila RM2 maka dia akan jadi 13, dan pada harga RM3 kuantiti penawaran akan menjadi 18 unit. So inilah dia garisan penawaran.
maka persilangan telah berlaku. Ya, persilangan garisan permintaan dan garisan penawaran telah berlaku di mana? Iaitu di titik sini, iaitu di E. Ditulis E itu equilibrium, iaitu E kosong, itu yang dipanggil titik keseimbangan. Itu dipanggil titik keseimbangan. Baik. Daripada graf ini juga kita tahu bahawa seandainya di kawasan ini, kalau kamu lihat di kawasan ini, di bawah ini kita tahu bahawa permintaan di sini 18, manakala penawaran, garisan penawaran di 8. Bermakna kawasan yang di bawah ini dipanggil kawasan lebihan permintaan. Sebab permintaan 18, penawarannya hanya 8. Maknanya lebihan permintaan. Manakala kalau yang di atas ini pula, kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, yang di atas itu pula, permintaan di sini, iaitu pada RM3, unitnya ialah 8. Permintaannya adalah 8, tapi penawarannya adalah 18. So di sini bermakna penawarannya lebih banyak. Penawaran di sini, permintaan pula di sini. So dia lebihan penawaran. So ini kawasan lebihan penawaran. Jadi berdasarkan graf ini saja pun ataupun berdasarkan keluk ini saja pun kita dah tahu. Kita dah tahu kat mana kat mana keseimbangan, kat mana lebihan penawaran, kat mana lebihan permintaan. Okey. Baik. Setakat ini. Kiri dengan kanan tak ada apa-apa. Kiri dengan kanan tak ada apa-apa. Kiri dengan kanan ini maknanya merujuk kepada kawasan di sini, dan juga di sini memang tak ada apa-apa. Memang tidak merujuk kepada, tidak ada membawa apa-apa maksud. Tidak membawa apa-apa maksud. Yang ada yang atas dan yang bawah. Yang atas tu memang lebihan penawaran dan yang di bawah itu ialah lebihan permintaan. Dan di tengah-tengah itu adalah keseimbangan. Titik keseimbangan. Setakat ni, Aisyah dengan Zarif, boleh faham tak? Tentang permintaan di bawah sebab dia negatif. Bukan di bawah sebab dia negatif, Aisyah. Sebenarnya di bawah sebab kamu tengok ni je. Bila harga RM1 ni, kamu tengok garisan ni. Kamu tengok garisan ini. Dan kalau kamu lihat, permintaan, yang garisan permintaan di D0 ni kan. Pada harga RM1, permintaan dia kat sini. Ya, kat sini. Manakala penawaran dia dekat sini, iaitu 8. Permintaan dia pula di sini, iaitu 18. Bermakna, kalau kamu tengok kawasan ini, dia mana yang banyak? Permintaan ke penawaran? Permintaan. Betul? Permintaan tu 18, penawaran tu 8. Jadi, itu menyebabkan yang di bawah itu dipanggil lebihan permintaan. Tak apa. Korang tengok betul-betul, tang mana yang korang tak faham, korang bagi tahu. Tak apa. Ambil masa, 1 minit, 2 minit, tak apa. Korang tengok betul-betul. Apa yang korang tak faham? Kat mana yang korang tak faham lagi? Cikgu boleh explain. Tentang kenapa lebihan penawaran ke, kenapa lebihan permintaan ke. So, boleh bagi tahu cikgu kat mana-mana yang kamu tak faham. Sebab gambar rajah ini saja pun sudah explain banyak benda. Dah explain banyak benda. So, Aisyah dengan Zarif, ada apa-apa soalan? Sebelum kita proceed kepada rajah keseimbangan pasaran tu.
Lagi sekali cikgu. Lagi sekali. Okey. Lagi sekali ya. Okey. Baik, lagi sekali. Okey, kali ini cikgu akan explainkan, cikgu akan explainkan bukan berdasarkan rajah ini, tetapi cikgu akan buat gambar rajah sendiri. Daripada jadual yang telah diberi ini. Begini. Baik. Baik. Bila diberi jadual jadual tu, maka cikgu akan membina kelop. Membina kelop. So ini kelop. Baik, dan kita akan bina kelop begini. Baik. Kemudian cikgu akan tuliskan kat sini ini harga. Dan ini adalah kuantiti. Baik. Menurut harga, biasanya harga dia naik ke atas. So harga di sini RM RM1, kemudian sini RM2. Sini RM2 dan juga di atas ini adalah harga untuk RM3. Macam tu. Baik. So 1 2 3. So kita akan tandakan kat sini. Iaitu sini 1, 2 dan 3. Baik. So, sekarang ini kita tahu juga bahawa unit dia ada 8, 13, 18. Macam tu kan. So, kita tahu yang bawah ni kosong. Kosong. Kemudian kita akan tandakan sini. Sini. Dan juga di sini. Naik kuantiti dan turun. Kalau harga turun, betul. Kalau harga naik, kuantiti SS meningkat. Ya betul Zarif. Itu memang hukum permintaan. Baik. So, cikgu jadualkan Baik. Kalau mengikut jadual tadi tu, kalau kita lihat pada harga RM1, yang ini 8 8, ini 13 dan ini 18. Baik. Katakanlah untuk kita bina dulu graf ataupun kelop permintaan. Pada harga RM1, dia akan kuantiti dia banyak, 18. Manakala pada harga RM2, kuantiti dia makin berkurangan, iaitu 13 kat sini. So kita buat macam ni kan. Macam ni dan juga macam ni. Begitu juga yang ini. Pada harga RM1, kelop permintaan dia 18. Dan pada harga RM3, kuantiti yang diminta adalah 8 unit. Kita buat kat sini lah. So kita turun kat sini pada harga RM3, 8 unit. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan sambungkan garisan ini. Sekejap. Kita akan sambungkan garisan ini gunakan warna lain. So kita akan sambungkan garisan ini. Begitu. Jadi ini apa? Ini adalah kuantiti ataupun kelop permintaan. Kelop permintaan DD ataupun D kosong. Macam tu. Boleh, mana-mana pun boleh. DD. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi dan kita akan tandakan untuk kelop penawaran. Kelop penawaran kata pada harga RM1, dia akan buat sebanyak 8 unit. Dia akan supply 8 unit. Tapi kalau pada harga RM2, dia akan supply 13 unit. Dan pada harga RM3 makin mahal, maka kuantiti supply akan lebih banyak, iaitu di 18 unit. 18 unit. Samalah macam ni kan. 18 unit. So, apa yang kita akan buat? Kita akan sambungkan. Bila sambungkan begini, bermakna telah terbentuklah kelop penawaran atau dipanggil kelop supply ataupun SS. Sekarang nampak tak? Sudah terbentuk dah Baik. So bila dah terbentuk kat sini, cikgu cuba padamkan garisan-garisan ni supaya kamu tak keliru. Supaya kamu tak keliru lah. Baik. So yang ini SS.
So, bermakna di sini kita tahu bahawa, okey, cikgu tulis balik. Ini 1, ini 2 dan ini adalah untuk 3 ringgit. Baik. So, bila begini, okey, kita tahu bahawa okey, titik di sini titik persilangan ini adalah dipanggil sebagai titik E ataupun equilibrium. Equilibrium ataupun titik keseimbangan. Kita panggil dia sebagai keseimbangan. Kenapa dipanggil keseimbangan? Sebab kuantiti bagi permintaan dan penawaran sama. Baik. So sekarang, okey, kalau kita lihat pada harga RM1 tadi, RM1 tadi kalau kita buat garisan lurus RM1, kita tengok sini. Okey, kuantiti penawaran ialah 8 unit. Okey, kuantiti penawaran ialah 8 unit. Manakala okey, kuantiti permintaan adalah pada 18 unit. Maka di sini kita tahu bahawa inilah dia garisan. Kalau kita lihat bermakna apa? Maknanya di sini okey, daripada 18 tolak 8. Ini permintaan, ini penawaran, betul? Ini penawaran. Bermakna ada lebihan berapa ni? Cuba 18 tolak 8 berapa? 18 tolak 8 ialah 10 unit, betul? Maknanya ada okey, 10 unit lebihan permintaan ke lebihan penawaran? Lebihan permintaan. Okey, bermakna sebab apa? Sebab permintaan sebelah kanan lagi banyak daripada penawaran sebelah kiri. Jadi berapa lebihan dia, cikgu? Lebihan dia adalah 10 unit. 10 unit. Sebab itu kawasan di bawah itu dipanggil sebagai yang ini dipanggil sebagai lebihan permintaan. Itu dipanggil lebihan permintaan. So kawasan lebihan permintaan yang ini. Faham? Okey, faham. Okey. Kenapa kenapa saya tak faham kenapa kena tolak penawaran tu kalau nak dapatkan lebihan permintaan? Okey, sebenarnya begini. Okey, ini secara graf, secara realitinya, okey, katakanlah pada harga, harga RM1. Okey, pada harga RM RM1. Okey, orang ramai, masyarakat ataupun kita kata individu okey, individu, okey, nak banyak. Sebab RM1 individu dia nak 18 unit. Okey, individu nak 18 unit, tapi firma kata dia nak supply, maknanya nak tawarkan ataupun nak supply, sebanyak berapa? 8 unit sahaja. Nampak tak? Jadi bermakna di sini kalau kita faham konsep dia, bermakna di sini bila kita tolakkan kedua-dua ini, 18 tolak 8, bermakna 10 unit tu yang akan lebih. 10 unit lebihan permintaan. Sebab apa? Sebab hanya 8 orang sahaja yang dapat kasut tu. Yang dapat kasut tu. Dapat kasut tu. Tapi 10 lagi, kita boleh tulis 10 orang lagi, maknanya 10 orang lagi tak dapat. Tak dapat kasut tu. Itu secara teorinya. Hanya 8 orang yang dapat kasut tu. 10 orang lagi tak dapat kasut. Sebab apa? Sebabnya kilang keluarkan 8 unit je. Yang minta 18. Jadi kat sini hanya 8 orang je yang dapat kasut tu. Hanya 8 orang saja dapat kasut tu. 10 orang lagi tak dapat. Sebab kilang tak keluarkan. Kilang keluarkan 8 je. Jadi inilah dipanggil lebihan apa? 10 orang itu dia minta lagi kan. 10 orang lagi tak dapat lagi ni.
Bermakna, oh kita mengalami lebihan permintaan lah. Kita boleh supply 8 aja, tapi orang luar tu sampai 18. Baik. Okey, ini tentang lebihan permintaan. Okey, lebihan permintaan boleh faham Lebihan permintaan boleh faham. So sekarang cikgu nak pergi kepada lebihan penawaran. Baik, lebihan penawaran pula. Dia begini. Okey. Kalau kamu tengok betul-betul, okey, lebihan permintaan penawaran ni. Okey. Baik. Kita akan padamkan yang ini. Okey, so kita padamkan ini. Okey, baik. So lebihan permintaan. Okey, kita tengok yang di atas tu, di mana kalau kita lihat pada harga RM3. Okey, pada harga RM3, okey, kita tahu bahawa lagi tinggi harga, lagi kurang orang beli. So bila harga RM3, permintaan dia cuma berapa? 8 unit sahaja. Tapi kilang keluarkan sebanyak 18 unit. Maknanya kilang yang supply keluarkan sebanyak 18 unit. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau ikut penawaran, lagi tinggi harga, lagi banyak kilang tu supply. Lagi murah harga, lagi sikit kilang tu supply. Sebab apa? Sebab keuntungan yang berbeza. Lagi mahal, lagi untung. Lagi murah, kurang untung. Jadi buat apa nak keluarkan banyak-banyak? Betul tak? Itu kalau kilang. Kalau kilang pula. Jadi kalau kita di sini, kita ambillah macam sebelah tadi, kita ambil okey, pada harga okey RM3. Apa yang berlaku ialah individu dia okey nak berapa? Nak 8 unit saja. 8 unit saja. Sebab tak ramai yang nak. Tapi firma pula okey nak supply, nak bagi okey sebanyak 18 unit. Bila kamu tolakkan di situ, bermakna apa? Bermakna, okey, kalau kita lihat, berlakulah 10 unit lebihan penawaran. Penawaran maksudnya, okey, hanya 8 kasut, okey, unit kasut yang terjual. Manakala 10 unit lagi tidak terjual. 10 unit lagi tidak terjual. So 10 unit itulah lebihan penawaran. Kenapa perbezaan ini? Kerana kita tahu still tolak. Maknanya 18, okey, 18 tolak 8, still 10 juga. Maknanya kita akan tolakkan, okey, konsep dia cuma beza yang ini, okey, yang ini permintaan, okey, permintaan tolakkan dengan penawaran. Tapi yang di sini, okey, penawaran tolak permintaan. Itu je beza dia. But still tolak juga kan? Tolak juga. Jadi kalau kita lihat, okey, ini konsep dia. Konsepnya ialah apa? Iaitu 10 unit lebihan penawaran ni sebenarnya bermaksud 10 unit kasut yang tidak terjual. Bila tak terjual, itu maknanya apa? Maknanya lebihan penawaran. Kat sini. Lebihan penawaran ataupun kita kata lebihan supply lah. Lebihan supply, terlebih supply pula. Terlebih supply. Lebihan penawaran. Macam lebihan permintaan tadi, okey, individu nak 18 unit. Tapi firma nak supply 8 unit je. Sebab apa? Sebab harganya tu tidak menguntungkan, harga RM1. Jadi, okey, berlakulah 10 unit lebihan permintaan, iaitu hanya 8 orang je dapat kasut, tapi 10 orang lagi tak dapat kasut. Jadi 10 orang yang tak dapat kasut itu dipanggil lebihan permintaan. Dipanggil lebihan permintaan. So yang di sebelah ini adalah lebihan penawaran. Bermakna di sini, okey, ini cikgu tuliskan sebagai
lebihan permintaan. Manakala di sebelah ini pula dikatakan sebagai lebihan penawaran. Jadi itulah perbezaan kedua-dua ini. Okey, lebihan penawaran. Baik, kalau yang di tengah-tengah tu, kalau yang di tengah-tengah ni adalah titik keseimbangan. Di mana bila titik keseimbangan, okey, kita tahu bahawa pada harga, kita tulis kat sini ya, pada harga RM RM2, apa yang berlaku iaitu individu dia nak dia nak 13 unit. Dan firma pun nak supply 13 unit juga. Jadi kalau kita tolakkan 13 tolak 13 bermakna apa? Okey, bermakna ia kosong, bermakna tiada lebihan. Ataupun kita kata lebihan adalah sifar. Tiada lebihan. Jadi di inilah dipanggil sebagai keseimbangan. Nampak tak? Perbezaan harga memainkan peranan. Okey. So sekarang korang nampak tak? Okey. Nampak okey, baik. So kalau kita lihat. Okey, Damia boleh faham Damia? Dan juga Aisyah boleh faham Aisyah? Aisyah boleh Aisyah? Boleh Senang je kan? So, bermakna apa tahu? Bermakna di sini, kamu jangan risau apabila diberikan keluk ini. Kerana, keluk ini, sebenarnya banyak yang boleh diceritakan. Dan, selalunya soalan-soalan bila dia keluarkan gambar raja ini, kemudian dia minta kamu terangkan, jelaskan tentang keluk keseimbangan ini, maka banyak yang kamu boleh cerita. Memang banyak. Ini memang point orang kata apa? Kita kata kalau kamu betul-betul faham, ini adalah kita kata sebagai markah bonus untuk kamu. Sebab apa? Banyak benda yang boleh dijadikan ayat untuk menjawab soalan. Biasanya ini dalam bentuk soalan esei. Soalan gambar raja ni biasanya soalan esei. So kamu boleh bagi poin kat sini, lebihan permintaan. Kemudian kamu boleh bagi poin kat sini, lebihan penawaran. Kemudian kamu boleh bagi poin yang ini, iaitu keseimbangan. So ada 3 poin kat sini. 3 poin, lebihan permintaan, lebihan penawaran dan juga keseimbangan. 3-3 pun dah boleh bawa hingga 6 markah hingga 8 markah. Ini yang dikatakan sebagai keseimbangan. So sekarang ni bermakna Zarif dengan tu boleh faham Alright, good. Okey. Baik, boleh Okey, baik. Terkejut cikgu. Okey, baik. So kita akan teruskan kepada bahagian seterusnya, iaitu kita tengok lebihan penawaran kita dah dah tengok dah. So kalau kita lihat inilah dia rajah keseimbangan. So ini adalah explanation dia ataupun dia punya penerangan berkaitan dengan gambar raja di atas tadi tu. Tentang titik keseimbangan pasaran,
P RM3, okey, permintaan pasaran 8 okey, penawaran pasaran 18 pasang. So di sini wujud lebihan penawaran sebanyak 10 pasang iaitu $18.8. Manakala P cenderung ke arah turun bawah hingga mencapai keseimbangan. Okey, itu nanti cikgu cerita. Okey, kemudian P pada harga RM1. Okey, permintaan pasaran 18 pasang, penawaran pasaran ialah 8 pasang. So wujud lebihan permintaan okey sebanyak 10 pasang juga. Okey. Jadi okey, P cenderung untuk naik semula hingga mencapai keseimbangan. Baik. So kalau kita lihat di sini okey, iaitu okey, cikgu nak highlightkan kat sini tahu, iaitu tentang graf tadi. Kalau kamu tengok yang graf tadi ni, baik, menggunakan graf yang sama, okey, okey sekejap. Okey, cikgu padam balik. Okey, dan juga kita akan lihat, buat macam whiteboard je. Okey, buat macam whiteboard je okey, baik, memang whiteboard pun, kan? Okey, baik. So seandainya okey ada persoalan okey dalam buku. Baik. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey. Okey macam inilah Okey, cikgu ambil balik yang ini. Baik. Baik, ada soalan. Dia kata apa tahu? Okey, baik, ada soalan. Okey, ini RM3, ini RM1. Baik. Sekiranya baik, ada soalan. Sekiranya harga pada RM3, okey, pada harga RM3 kat sini, okey, maka akan berlaku okey, yang ini keluk penawaran, okey, ini permintaan dan yang ini adalah penawaran. Maka dia akan jadi lebihan penawaran, betul? So di sini kita dah atas ni kita tahu bahawa yang atas ni adalah lebihan penawaran. So apa yang akan berlaku sekiranya okey, harga berada di 3 ni cikgu? Maka apa yang berlaku ialah apabila permintaan kurang, penawaran lebih, maka harga ini akan cenderung untuk turun balik. Turun ke mana? Turun ke titik keseimbangan. Sebab apa? Sebab supply akan rugi. Maknanya firma akan rugi kat sini. Okey, dekat atas tu RM3 tu firma rugi. Jadi ini menyebabkan harga akan cenderung, maknanya harga akan turun ke bawah. Okey, harga akan turun ke bawah. Okey, kembali kepada harga keseimbangan. Jadi apa yang berlaku kalau lebihan penawaran? Maka kita boleh jawab iaitu harga cenderung untuk turun ke bawah, okey, dan akan mencapai titik keseimbangan, titik equilibrium. Begitu juga kalau berlaku lebihan permintaan. Okay, lebihan permintaan. Okey, baik. Okey, jap cikgu kurang faham. Okey, yang mana? Yang mana? Okey, yang lebihan penawaran tu ke? Okey, baik. Cikgu ulang semula Cikgu ulang semula. Okey. Bila harga RM3, okey, bila harga RM3, apa yang akan berlaku ialah okey, permintaan. Okey. Permintaan kurang 8 unit. Penawaran banyak iaitu 18 unit pada harga RM3. Jadi apa yang akan berlaku ialah okey, kebiasaannya firma akan turunkan harga balik daripada RM3 tadi. Okey, firma akan turunkan harga kembali kepada RM2. Kembali kepada equilibrium. Kerana apa? Kerana di sinilah titik keseimbangan, iaitu 13 permintaan, 13 penawaran juga. Maka firma akan kurangkan penawaran daripada 18, dia akan kurangkan kepada 13 unit. Okey, dan harga juga akan
turun kepada RM2 semula. Jadi maknanya dia cenderung ke arah turun harga balik. Jadi sebab apa? Sebab firma akan rasa rugi. Yang minta 8 orang aja, aku letak harga RM3. Aku keluarkan 18 unit. Tapi yang beli 8 orang, tak boleh RM3 ni. Kan? Jadi apa yang aku kena buat? Aku kena kurangkan harga. Okey, so aku tahu bahawa dengan harga RM2, okey, 13 unit aku keluarkan, 13 unit lah orang akan minta. Jadi dia tidak ada pembaziran. So di situ keseimbangan pasaran berlaku. Jadi firma akan turunkan harga, okey, daripada RM3 kepada RM2 dan akan mengurangkan supply daripada 18 unit kurangkan kepada 13, jadi 13 unit. Nampak tak? Ingat okey, sebenarnya sesuatu supply ni sebenarnya kita tak boleh keluarkan banyak-banyak sesuka hati ya. Jadi kalau boleh kita nak keluarkan mengikut permintaan. Permintaan 13 kita keluarkan 13. Jangan permintaan 13 kita keluarkan 15. Dia tak seimbang. Jadi keseimbangan itu apabila 13 unit dikeluarkan, 13 unit juga permintaan. Maka firma, apa tindakan firma? First, firma akan turunkan harga barang. Okey, harga kasut tu dapat RM3 kepada RM2 dan firma akan harga dia akan cenderung untuk turun dan kuantiti penawaran pun akan turun daripada 18 turun kepada 13 unit supaya mencapai titik keseimbangan. Itu tentang lebihan penawaran. Maknanya kalau lebihan penawaran, kamu punya ayat iaitu harga cenderung untuk turun. Ya. Okey, harga cenderung untuk turun ke arah titik equilibrium ataupun titik keseimbangan pasaran. Baik. Kalau lebihan permintaan, apa yang berlaku di kawasan lebihan permintaan? Di mana kalau lebihan permintaan, okey, kita tahu bahawa harga RM1 yang minta sampai 18 unit. Okey, kilang pula kata tak nak keluar banyak-banyak sebab tak menguntungkan. Jadi keluarkan 8 unit saja. Bila keluarkan 8 unit saja, okey, permintaan 18, maka akan berlaku lebihan permintaan. Maka apa yang akan berlaku iaitu harga akan cenderung untuk naik ke RM2. Harga akan naik kepada RM2 supaya dapat kurangkan permintaan, okey, dan kemudian firma akan menambah unitnya kepada 13. Bermakna di sini kita kata apa? Kita nak katakan bahawa kalau harga jatuh di kawasan lebihan permintaan, maka harga tu akan cenderung untuk naik semula. Naik semula ke titik keseimbangan. So itu yang berlaku, lebihan permintaan. Jadi kalau kita boleh take note kat sini, okey, jika cikgu buat ayat supaya kamu faham. Jika berlaku lebihan permintaan, kita ambil penawaran dulu. Lebihan penawaran iaitu okey, apabila harga meningkat. Jadi okey, kita akan lihat bila harga meningkat, maka supply lebih banyak daripada permintaan. Itu maksudnya. Maka kita boleh apa yang akan berlaku iaitu harga barang cenderung untuk apa? Untuk turun. Dan mencapai harga keseimbangan. Macam tu. Jika berlaku lebihan penawaran, apabila harga meningkat, penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga barang cenderung untuk turun dan mencapai harga keseimbangan. Okey. Kemudian, jika
berlaku lebihan permintaan, iaitu yang di bawah ya, di mana apabila harga menurun, ya, harga menurun, so kita kata permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka apa yang berlaku? Harga barang cenderung untuk naik dan mencapai harga keseimbangan. Macam tu. Macam tu. So inilah yang berlaku jika berlaku lebihan penawaran, dan apa yang berlaku jika berlaku lebihan permintaan. Okey. Boleh faham? Okey, baik, bagus. Okey, Aisyah mana Aisyah? Kalau tak faham bagi tahu tak apa. Cikgu boleh explain lagi. Boleh Baik. Kalau nak dikira contoh lah contoh. Kes baru-baru ini. Iaitu kita tengok apabila ayam. Ayam baru-baru ini berlaku lebihan penawaran. Sini pula. Sini. Ayam berlaku lebihan penawaran. Sebab apabila harga dia meningkat, kan, bila harga dia naik kepada RM 8 bukan, ada mencecah sampai RM9.90 sekilogram. Sekilogram, maka penawaran ayam lebih banyak daripada permintaan. So kalau kita tahu bahawa orang mula kurangkan beli ayam. Orang mula kurangkan beli ayam. Bila ayam berkurang, orang tak nak beli dah. Kurang, maka peniaga akan rasa rugi. Firma akan rasa rugi. Jadi firma buat apa? So firma kembali turunkan harga ayam. Supaya apa? Supaya mencapai keseimbangan, iaitu kuantiti ayam sama dengan kuantiti penawaran ayam sama dengan kuantiti permintaan ayam. So ayam lebihan penawaran dia, jadi harga naik sampai RM9.90 sekilo. So penawaran ayam lebih banyak daripada permintaan. So firma akan kembali turunkan harga ayam. Apa dia? Apa? Oh. Dalam bilik. Bye. So ayam lebihan penawaran, harga naik RM9.90 sekilo. So permintaan penawaran ayam lebih banyak daripada permintaan. So firma kembali turunkan harga ayam, iaitu kembali kepada RM 8.90. Iaitu RM 8.90 sekilo. Supaya mencapai keseimbangan. Ini contohlah. Contoh yang berlaku di negara kita baru-baru ini. Dan sebelum itu kita tahu bahawa lebihan permintaan apabila menjelang raya dulu, menjelang perayaan, so berlaku lebihan permintaan ayam.
maka apa yang berlaku iaitu harga maknanya lebihan permintaan ayam bermaksud di sini iaitu permintaan ayam lebih banyak daripada supply ayam. Maka apa yang akan berlaku iaitu harga cenderung naik. Cenderung naik semula dan mencapai ke titik keseimbangan. Ini contoh-contoh yang ringkas lah. Contoh-contoh yang ringkas berkaitan dengan lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. So cikgu harap kamu faham bahawa jika berlaku lebihan, biasanya harga tu akan cenderung untuk naik ke titik keseimbangan atau turun ke titik keseimbangan pasaran. Ya. Jadi sebenarnya tu cikgu cakap, sebenarnya kalau kamu bijak untuk melihat graf ini, graf ini paling penting untuk melihat graf ini, maka kamu akan tahu bahawa banyak benda yang boleh diceritakan daripada graf-graf ini. Daripada graf keseimbangan ini banyak, dan boleh kata apa, memberikan kamu 8 markah, 10 markah untuk melalui kita kata sebagai melalui huraian berkaitan dengan keluk ini. Huraikan saja banyak-banyak pun dah memberikan banyak markah berdasarkan keluk ini sahaja. So sebab itu kalau cikgu lah kebanyakan kepada student-student cikgu pesan iaitu kalau boleh jangan tinggalkan soalan-soalan yang ada graf, sebab soalan-soalan ada graf ni biasanya boleh memberikan markah yang banyak kepada kamu. So jangan tinggalkan soalan graf, ya. Soalan keluk ke jangan tinggalkan. Banner keluk ni pun banner keluk pun sebenarnya akan memberikan markah kamu yang banyak. Kalau keluk tu lengkap dengan harga, dengan kuantiti, kemudian ada keluk garis permintaan, garis penawaran dan sebagainya, itu pun dah memberi sampai 4 hingga 5 markah. Hanya banner keluk saja. So jangan abaikan soalan-soalan keluk. Itu kesimpulan yang cikgu boleh buat lah. Jangan abaikan, rugi. Ya. Okey, baik. So kita dah bincangkan tentang keseimbangan pasaran. Inilah dia ketidakseimbangan pasaran. Sebenarnya ketidakseimbangan pasaran ini sama macam apa yang cikgu explain tadi. Ketidakseimbangan tu sama macam yang cikgu explain tadi, iaitu ketidakseimbangan pasaran berlaku. Ketidakseimbangan tadi keseimbangan, yang di I itu keseimbangan. Kalau ketidakseimbangan pasaran ini berlaku apabila jumlah permintaan pengguna tidak sama dengan jumlah penawaran pengeluar. Maknanya senang cerita kalau kita buat dalam simbol matematik ya. Permintaan itu dikatakan sebagai tidak sama. Tidak samalah seperti penawaran firma. Senang cerita, simbolik dia macam itulah. Simbolik dia begitu. Iaitu kita kata sebagai tidak sama. Penawarannya cikgu akan boleh buat begini, iaitu cikgu akan kata tidak sama. Tidak sama dengan penawaran. Jadi ketidakseimbangan pasaran boleh dijelaskan melalui jadual dan rajah ini. Kalau kita lihat di sini, harga RM10, kuantiti penawaran permintaan adalah RM15,000, tapi kuantiti penawaran adalah 3,000 pasang. Jadi bermakna lebihan apa? Lebihan permintaan, iaitu 12,000 pasang. Tindak balas harga
Okey, akan naik. Harga akan naik. Okey. So, bila harga akan naik, permintaan akan turun, maka penawaran akan naik. Ini kalau nak cerita-cerita macam ni, korang akan blur macam ni. Korang pastinya akan blur sebenarnya. Okey. Sebab itu, dia cerita macam ni, dia nak kena tunjukkan dengan graf. Okey, begini. Apabila harga RM10, okey, RM10 ni, harga RM10. Okey, kuantiti permintaan ialah sebanyak 15,000. Ini kuantiti permintaan ni. Ini graf permintaan ni. Korang tengok betul-betul. Ini graf permintaan. Graf permintaan akan kata RM10 itu pada 15,000. Ini 15,000. Okey, 15,000 pasang. Tapi, okey, penawaran pula. Ini keluk penawaran. Okey, pada harga RM10 ini, keluk penawaran cuma hanya supply sebanyak 3,000 unit saja. Kat sini. Ya. Jadi berlakulah apa? Lebihan. Di sini kawasan ini adalah lebihan permintaan. Bila lebihan permintaan, okey, apa yang akan berlaku pada harga? Harga akan cenderung untuk naik ke atas untuk mencapai ke titik keseimbangan. Bila harga naik, maknanya bila harga naik, okey, okey. So kalau kita lihat, permintaan akan berkurangan. Ya, permintaan akan berkurangan pergi ke titik E. Daripada 15,000 dia akan pergi kepada 10,000, dan penawaran pula akan meningkat daripada 3,000 unit, dia akan meningkat pergi ke pergi ke 9,000 tu. So dia akan mencapai titik keseimbangan dengan kuantiti keseimbangan. Begitu. Kompon-kompon korang ni blur ni. Cikgu dapat rasakan korang blur ni. Blur ke tak blur ni? Ke faham dah? Macam tadi lah. Ya, betul. Sama macam tadi. Sama macam tadi. Faham je kan? Sama macam tadi. Cuma, okey. Cikgu faham yang korang, okey, yang sampai sini korang faham. Yang ini korang faham. Yang ini. So, berlaku lebihan. Okey, faham. Tapi tidak balas harga ni. Okey, iaitu, okey, apa yang berlaku, macam cikgu cakap tadi, harga akan naik. Daripada RM10 naik kepada RM30. So, harga tidak balas harga ialah naik. Dan kalau kita lihat, permintaan akan turun. Okey, bila harga naik, permintaan daripada 15,000 ini, okey, dia akan turun kepada 9,000. Okey, maknanya permintaan akan turun dan penawaran akan naik. Maknanya penawaran kat sini S ni akan naik daripada 3,000 naik ke 9,000. Itu je. Okey, itu explanation-nya. Okey. Ya, begitu. Okey. So, sama juga macam kalau kita tengok. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, okey, apabila harga RM20. Dia kalau senang tengok dia buat macam ni je. Harga RM20. Tu harga RM20. So, harga RM20, permintaan. Kalau kamu tengok garisan permintaan, jatuh di 12. 12,000. Kan? Harga permintaan 12, kuantiti permintaan 12,000. Tapi kuantiti penawaran 6,000. Kalau kita tengok yang ini penawaran, okey, 20, so pada 6 pada 6,000. Still ianya adalah lebihan permintaan. Maknanya kawasan ini lebihan permintaan. Maka apa yang akan berlaku tindak balas harga? Harga RM20 ni akan naik kepada RM30. So bila naik, apa kesan dia? Sama juga. Permintaan yang 12,000 tu akan turun kepada 9,000 dan penawaran akan meningkat. Penawaran akan ditambah lagi kepada 9,000. So tu naik. Baik. Itu lebihan yang di kawasan bawah.
Apabila sampai ke harga RM30, kalau kamu perhatikan RM30, okey, kuantiti permintaan RM9,000, kuantiti penawaran pun RM9,000. Maknanya pada harga RM30, kita tengok, okey, kuantiti permintaan RM30,000, bukan RM30,000, RM9,000. RM9,000. Okey, begitu juga dengan kuantiti penawaran pun sama RM9,000. So harga akan tetap dan dia tidak akan berubah. Bermakna dia dekat sini. So ini adalah dia titik keseimbangan ataupun equilibrium. Baik. Itu keseimbangan. Okey. Baik, apa yang berlaku jika berlaku ketidakseimbangan? Iaitu apabila harga naik lagi. Bila harga naik lagi kepada RM40, RM40, okey, so di sini RM40, maka permintaan akan semakin berkurang, iaitu permintaan, kalau kita tengok macam ni kan. Ini garisan permintaan dan kita nampak bahawa pada harga RM40 itu kita buat garisan begini. Okey, maka permintaan dia adalah 6,000 unit. Manakala garisan penawaran pula pada harga 40, permintaan dia ataupun penawarannya hanya penawaran makin banyak, iaitu 12,000. So ini berlaku lebihan penawaran. Lebihan penawaran, iaitu 12,000 tolak 6,000. So 6,000 pasang. So apa yang akan berlaku pada harga? Harga akan turun. Maknanya daripada RM40 harga akan turun kembali kepada 30. Jadi bila harga turun kepada 30, maka permintaan akan meningkat kepada 9,000 balik dan kuantiti penawaran akan turun kepada 9,000 unit. Baik. Begitu juga kalau kamu naikkan kepada RM50, sama je kes dia. Okey, bermakna sama juga. Senang cerita Okey, kesimpulannya, kalau harga melebihi harga keseimbangan ini, maka harga akan cenderung untuk turun semula. Cenderung untuk turun semula kepada harga keseimbangan. Dan kalau harga tu di bawah harga keseimbangan, maka harga akan cenderung untuk naik semula dan akan bersilang di titik keseimbangan. Ini jika berlaku ketidakseimbangan. Iaitu jika berlaku di sini lebihan penawaran dan di sini adalah lebihan permintaan. Itulah dia. Itu je. Baik. Okey, Zarif dan juga Aisyah boleh faham boleh faham. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik. Macam inilah. So kalau kita explain, inilah dia lebihan penawaran bahagian atas dan di bahagian bawah tu ialah lebihan permintaan. So that is the area of lebihan. Ketidakseimbangan. Okey. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada.